buat saya tak ingat nak snap. Tak ingat. Okay, so nanti bila dah buat tu, boleh snap lah. Snap and then upload dekat Google Classroom Okay. Alhamdulillah kalau dah buat dah. Okay, so kalau tak ada soalan, okay, mungkin dah buat. Okay, insyaAllah yang hari ni kita akan sambung ataupun masuk chapter yang baru, chapter 5, Applications of Integration. So this is our last chapter, okay. So this is our second last week. Okay, so next week, our last week for this semester, the class. Okay, so insyaAllah next week kita akan habiskan kita punya syllabus ni insyaAllah. Okay, ni yang screen session ni nampak tak? Nampak sih. Okay. Oh, sekejap ni betul Akmal Hakim ada tanya soalan ni. Homework 60 number 2, tutorial 23 number 3. Okay, tutorial 23 number 3. Okay, tengok je tutorial 23. Nombor 2 saya silap ni. Yang mana? Tutor 23 nombor 2. Number 2. Okay, number 2 Okay. So number 2 given tutorial given fx equivalent to integrate from 0 to 2x plus 1 for t square minus 1. Okay, so saya start jawab soalan dia. Kita tengok dulu soalan dia. Okay. So the question state that we need to find f prime t. Okay, f prime t using the second fundamental theorem of calculus. Okay, so kita tengok balik second fundamental theorem of calculus. Okay, so let's say given ini dia punya second fundamental theorem dia punya formula dia. Okay, given fx equivalent to, okay, we integrate from a lower limit to upper limit gx, and then function ft dt. Okay, so in order to find the f prime, okay, that means kita differentiate. Okay, differentiate this fx function. So f prime x, okay, dia punya apa? Dia punya formula dia apa? Formula dia adalah f compose function gx and multiply with the g prime x. Okay, g prime x, we differentiate the function gx. Okay, so kalau kita tengok sini, ini kita punya apa? Kita punya ft. Okay, kita punya ft. That means in order to find the f prime x, okay, in order to find this f prime x, kita kena dapatkan f compose gx and also g prime x. Okay, g prime x, ataupun kita dapatkan function gx and then kita differentiate. Okay, so mana nak dapat function gx? Function gx ni tengok dekat sini. Ini kalau fx, function gx tu yang upper limit. So ini yang upper limit ni kita punya apa? Kita punya function gx. Okay, function gx. So kita dapatkan, so gx equivalent to, okay, 2x plus 1. So kalau g prime x, maksudnya kita differentiate this function gx.
2, okay, differentiate 2x become 2, differentiate 1 become 0. So now we have g prime x. Okay, and then kita dah dapat dah. Now kita nak dapatkan f compose pula. Apa function f? Function f kita tengok atas ni. Okay, this is function f. Saya buat color merah je. Okay, kalau function f sini, kalau general form this is function f, ft. So ft kita mana? Kalau ikutkan soalan kita yang ni lah, yang dalam ni. Okay, so dalam ni apa? Kita punya f, ft. Okay, so given ft equivalent to, okay, so mungkin masalah nak differentiate ni kot. Okay, ft equivalent to t square minus 1 over 5 plus square root of 3t. Okay, so ni ft. Kita nak apa? Kita nak, sekejap saya duk add pelajar ni. Kita nak f compose gx. Okay, so kita ada ft, tapi kita nak apa? Kita nak ft ni kita gantikan dengan apa? Dengan function gx. Betul? T itu kita gantikan or substitute with function gx. Okay, so what is our gx? Okay, so gx we know that this one gx equivalent to f, gx tu ialah 2x plus 1. Okay, so kalau ft sini semua t, betul? Semua t yang saya tunjuk ni. Tapi kalau f2x plus 1, kita gantikan semua t ni dengan 2x plus 1. So we substitute all with 2x plus 1. Okay, kita gantikan dengan 2x plus 1 dalam function ft kita ni. So kita gantikan, kita dapat t tu gantikan dengan 2x plus 1. Kita jadi, saya buat color lain. 2x plus 1. Okay, lepas tu kita apa? Kita kuasa 2 yang kita gantikan ni. Okay, minus 1. And then 5 plus, okay, and then square root. Okay, square root. And then yang sekali lagi, t tu kita gantikan dengan apa? T tu kita gantikan dengan 2x plus 1. Okay. And then kita apa? Kita expand lah, kita simplify kan lah, bagi dalam bentuk simplest form. Kita apa? Kita bagi dalam bentuk yang paling ringkas sekali. Okay, kita bagi dalam bentuk yang paling ringkas. Okay, soalan dia tadi dia nak apa tadi? F prime x kan? Okay, f prime x. Okay, so kita kembangkan dia. So dapat apa? 2 4x square plus 4x plus 1. Okay, sorry, plus 1 lah, plus plus 1 minus 1. And then bawah ni kita akan dapat 5 plus, okay, square root of 6x plus 3. Okay, 6x plus 3. Sekejap saya check betul ni. Okay, betul. So kita simplify dia. 4x square plus 4x over 5 plus 6x plus 3. Okay, kalau kita ringkaskan lah. Okay, kalau kita ringkaskan. Itu untuk apa? Untuk f prime x. Okay, 4x square plus x. Okay. So jawapan belakang dia buat apa jawapan belakang? Jawapan belakang dapat 8x square. Kat mana dia punya 8 ni? 8. Sekejap, tengok.
Okey. Okey, ni baru kita punya apa? F2x kan. Okey, tak apa kita dah dapat dah ni. So kita tak habis lagi. Ini baru kita dapat kita punya apa? F 2x plus 1. Okey. So now kita masukkan dalam kita punya formula ni f prime t. Okey. So again apa itu kita punya formula f prime t ni tadi? Formula dia ialah kita rewrite balik. Ni dia punya formula dia, nampak? Okey. So kita tulis balik f compose function gx and then g prime x. Betul? Okey. So kita tulis balik. What is function f compose gx ni, kita dapat ada value dia. Okay, so this value kita tulis balik ke atas 4x square and then plus 4x and then over 5 plus square root of 6x, okay, plus 3. Okay, plus 3. Okay, and then what is our g prime x? Okay, g prime x dapat apa? Dapat 2 ni. Nampak dapat 2. So multiply by 2. Okay, multiply by 2. So kita expand kan. So we expand. Kita buat kali lain ni. Kita expand kan dia, kembangkan. Okay, 4x multiply 4x square multiply by 2, we have 8x square. And then 4x multiply by 2, we have 8x. And then over 5 plus square root of 6x plus 3. Okay, so this is our f prime t. Okay, dapat tak f prime t kita? Jawapan belakang tadi apa? Jawapan belakang tadi, okay dah, betul dah dapat. Okay, jawapan belakang betul dah. Boleh, Akmal? Boleh sir. Boleh betul Lepas tu untuk yang soalan B dia, okay, question B dia nak apa? F prime 1. Okay, that means ini FT. So that means kita punya T semua ni kita gantikan dengan 1. So 8 1 square plus 8, okay, 1 and then 5 plus square root of 6 times 1 plus 3. Okay, so tekan calculator lah. Okay, make sure you press your calculator correctly. Okay, 5, okay, plus square root of 9. Okay, jawapan dia 2. Okay, the answer is 2. Okay, boleh. Okay, so I think that's all tutorial. Okay, thank you Akmal for trying to do this tutorial. Okay, semoga awak punya usaha tu kan diberkati. Yang lupa saya doakanlah yang mana yang cuba usaha walaupun tak dapat ke, tapi dia cuba buat walaupun satu soalan contoh kan, dia buat soalan 61 ke, tutorial 22 ke. Okay, semoga Allah memberkati usaha kamu semua dan mendapat keputusan yang cemerlang untuk calculus 1 insyaAllah. Okay, ada soalan lagi ke nak tanya berkaitan dengan tutorial 22 and 23? So far tak ada. Okay, so far macam mana Mubin? Suara saya jelas tak? Sangkut-sangkut ke? Tak sedap tu biasalah, memang suara saya tak sedap kan. Tapi yang penting jelas tu. Takut line dia tak okey ya. Oh ni apa Mubin cakap jelas Okey, jelas. Homework 22 23 pula. Homework 22. Mana tak tahu. Homework ke tutorial Kalau homework pukul 1 lagi. Siapa yang tanya tadi? Tutorial Atika, tutorial mana Atika? Tutorial tengok tutorial 22 number 3, okey. Tutorial 22 number 3. Okey, tengok tutorial ni. Tutorial 22 number 3. Okey, yang ni ada mean value theorem, okey. Mean value theorem ni dia lagi apa? Simple sikit lah daripada yang second fundamental theorem of calculus. Okey, tak apa, kita cuba buat. Tengok sekejap soalan tu. Okey, tutorial
Okay, the mean value theorem. Okay, dia bagi dah dia punya mean value theorem. Theorem tu ialah, okay, kita integrate from A to B for function fx, okay, dx, and we should get fc, okay, b minus a, okay, b minus a. So now dia bagi given fx, okay, our fx given x minus 1 over x, okay, and then interval dia bagi from 1 to 2. So this is our A, this is our B. Okay. So now we want to find the number of C. Okay, number of C in between A and B. So kita ingat jawapan kita nanti C tu mesti kena in between 1 and 2. Okay. C tu must be between 1 and 2. Tak boleh lebih daripada 2 kurang daripada 1. Okay. Lebih daripada 2 kurang daripada 1. Okay. So kita masukkan dalam formula ni. Formula dah bagi dah. So maksudnya kita integrate A to B. A1, B2, fx is x minus 1 over x dx. And then equivalent to fc. Okay. fc, given fx. So kalau fc maksudnya variable x tu semua tukarkan dengan c. So jadi c minus 1 over c. Okay. And then okay, b minus a. Nampak? B minus a. B minus a. So what is b? 2 minus 1. Okay. B is 2 and a is 1. Okay. So lepas tu kita buat apa? Kita integrate macam biasa. Kita integrate seperti biasa. So bila nak integrate tu kena careful lah. Okay. So when we want to integrate, okay, we integrate x. We have x square over 2. Integrate 1 over x. Kita dapat apa? Dapat ln. Okay. Ln x. And then semua ni from 1 to 2. And then C, yang ni kita boleh simplify. Kita akan dapat C minus 1 over C times 1. Okay. And then kita substitute value 1 and 2 ni dalam X. Okay, so we have 2 square over 2 minus ln 2 minus dengan yang kita gantikan dengan 1 pula. 1 square over 2 minus ln 1. Okay. Jawab saya padam ni. Okay, this one dapat 1 C minus 1 over C saja. Okay, so kita simplify. Okay, kita ringkaskan. So bila kita ringkaskan, kita dapat berapa ni? Kita akan dapat this one 0.806853. Ini dapat figure ni tak? Dapat? Tak dengar? Dapat. Dapat kan? So okay, so bila dapat, kita solve untuk C. Kita selesaikan untuk C. So bila kita selesaikan untuk C ni, macam ni kita nak selesaikan C. Okay, so kalau kita nak selesaikan, selalunya kita boleh darab lah. Darab sini dengan C. Okay, darab dengan C. Padam sekejap. Nak mudahkan, okay, this side kita multiply semua dengan C. This side also kita multiply dengan C. Nak hilangkan yang pecahan ni. Nak hilangkan yang pecahan 1 over C tu. Okay, so dia akan jadi 0.806853 C. And then yang ni dia akan kembangkan jadi C square. And then 1 over C multiply C dapat 1. Okay, so kita dapat C square. Yang ni bawa ke sebelah. So jadi 0.806853C. And then minus 1. And then ni semua sama dengan 0. Lepas tu awak factorizekan. Solving guna calculator. Letakkan guna calculator saja. Okay. So tekan calculator. Okay, so C dapat berapa value dia? Tekan calculator je. Ada 2 values kan? Satu dapat 1.48. Okay. And then satu lagi dapat negative 0.67. Betul? Okay. So therefore, C nak pilih yang mana? Ingat, saya kata tadi C tu kita pilih yang dalam range ni. Range kita punya interval AB. So tengok interval AB kita ni. Okay, from 1 to 2.
This one is A, this one is B. So C tu dia mesti kena in between ni. So kalau in between value mana kita nak ambil? Value 1.48. Yang ni tak boleh ambil sebab ni negatif 0.67. So kita ambil C 1.48 ini baru betul. So therefore C equivalent to 1.48. Boleh? Atikah tadi kan? Boleh sir. Okey, tadi salah kat mana tadi? Nak selesaikan C ni. Dekat yang lawn tu. Dekat lawn, okey. So lawn tu tekan calculator je. Lawn 1 tu jadi 0 kan? Okey. So, okey, kalau ada soalan lagi boleh tanya. Okey. Sekejap saya nak record ya. Sekejap, saya tunggu dia nak record, dia tak keluar lagi ni. Okey, ni bila saya tekan record ni dia akan ter-remove beberapa orang pelajar, tapi pelajar tu boleh rejoin balik sebab dia tiba-tiba dia akan remove Okay, bismillah. So insyaAllah we will enter new chapter 5, applications of integration. Okay, application of integration. So we know that normally we integrate because we want to find the area under the curve. Okay, we want to find the area under the curve. Okay, before this we have this simple graph, for example, this straight line. Okay, so people ask you why you integrate. Okay, kenapa kita buat integration ni? Kenapa? Sebab one of the reasons is we want to find the area. Area mana? Area bawah line ni. Okay, kita dapatkan luas. So say this area. This area yang shaded ni, for example from A to B. Dia punya limit area tu yang kita nak. And then line ni for example equation dia x equal to x, y equal to x plus 1. Okay, so bila kita nak dapatkan area dia, kita pun integrate from A to B, okay, and then integrate function apa? Function fx ni, which is x plus 1, okay, dx. Tapi general form ni ialah function apa? Function fx, okay. So bila kita integrate dapat value, contohlah equal to 10. So this one 10 is the area under the line, okay. So bila kita integrate ni dapat apa? Sampai dekat bawah ni, nampak? Sampai dekat bawah ni, okay. Itu yang asas kita belajar integrations, okay. So let's say we have a two curve ataupun two line. Now we want to find the area. Ni just one line, okay. Before this just one line. Now we have two lines or two curve. Okay, so we go to first our topic, okay, area between two curves. Okay, so first we have determining the area between function y equal to fx and y equal to gx, okay. So let's say this is the first one, the first curve fx, and then this one is the second curve ataupun second line. Okay, so kalau kita belajar sebelum ni, okay, nak dapat area dia macam mana kita buat? Kita akan integrate. Integrate function mana? Function. Pada ya, we integrate. Okay, we integrate function yang atas ni, fx. Okay, but once we integrate, okay, actually we integrate, we get the area under the curve from A to B, from where? From the upside until the lower limit ni sampai ke bawah. Pasal dia sampai bawah ni semua ni. Dia sekali. Betul tak?
itu function fx. Okay, tapi kita tak nak yang bawah ni. Yang bawah ni, yang saya hitam ni saya tak nak. Kita tak nak betul. Okay. So macam mana kita nak buang dia? So kita kena minus dengan area yang bawah line ni. Bawah line gx. Okay, line ni lah. Nampak line ni. Line bawah ni kan. So kita integrate yang tu pula. So kita integrate sama juga from A to B. Okay, tapi ni function apa? Line apa? Line gx. So gx. Maksudnya kita buang function yang bawah ni. Kita buang. Nampak? Kita integrate untuk apa? Untuk kita integrate yang gx tu because we want to eliminate. Ataupun kita nak buang. Okay, nak buang yang kita dah integrate awal tadi. Okay, so nampak tak? Ini yang gx punya area ni. Okay, luas gx yang kita dah buang. So kita dapatlah. Okay, tempat yang kita shaded saja. Okay, so that's why kita dapat tempat yang kita shaded saja. Okay, so this is the formula dia. Okay, formula dia. Let's say we have fx and function gx. So we want to find the area for this region. Okay, this region is say R saya letak. So area of shaded region ni macam mana dapat? Kita ambil, kita integrate apa function ataupun apa line ni, apa curve ni yang duduk atas. Function apa? Function gx. Sorry, function fx. So we write integrate A to B function fx. And then kita buang yang bawah ni. Buang yang bawah yang saya baru shaded ni. Yang kita nak buang. Kenapa kita kena buang? Sebab kita nak yang dekat R ni saja. Okay. So bila kita nak buang, kita integrate pula yang lower functions ni. Function apa? Function gx. Okay. So bila kita integrate, kita dapat area yang bawah ni. Yang saya baru shaded, kita buang dia. Nampak kita minus. Okay. So that's why we have this formula. Okay. Integrate A to B for function fx and then minus. Okay. Integrate A to B function gx. Boleh? Faham tak? Faham, sir. Okay. Ini kalau graf kita, okay, graf kita ni dia jenis line dia tu horizontal. Okay. Line kita ni horizontal, nampak? Line dia menegak ni. Macam ni, line macam ni horizontal. Okay, and then kita punya limit ni dia dekat x axis. Dekat paksi x. X axis, kita punya limit A and B. So apa kita buat? Kita ambil yang function atas minus function bawah. Tapi let's say our graph dia in this form. Kita tengok yang ni. Okay, dia bentuk x fy and x gy. Dia dalam function y, bukan function x. Okay, and then dia punya limit ni pula A and B on y axis. Okay, dia on y axis. Dia bukan paksi x macam tadi. And then the line ni pula dia vertical. Okay, bentuk dia vertical. Maksudnya dia menegak. Macam tadi dia melintang betul, horizontal. Dia menegak. So bila case yang menegak macam ni, kita nak dapatkan area on the shaded region. Okay, what we do? Okay, we integrate the right functions. Okay, bila kita integrate the right functions ni, function yang belah kanan, kita akan dapat luas semua ni. Okay, kita dapat luas, semua dapat. Okay, dapat semua ni luas. Betul? Okay, tapi kita tak nak semua. Okay, kita nak kena buang. Buang mana? Buang yang bawah ni. Okay, yang bawah ni kita kena buang. Nampak? Kita kena buang kan? So, bila kita nak buang, kita kena apa? Kita kena minus. Minus yang mana? Area under this line pula. Line mana? Line GY. Yang saya baru buat ni, kalau merah ni. Okay, luas bawah ni yang kita buang. Barulah kita akan dapat luas yang shaded region tu sahaja. So, that's why yang ni kita panggil apa? Yang left function. Function yang paling kiri sekali. Kita assume dia sebagai GY. Just now, FY on the right function. And for the left function, we assume as GY. Limit dia apa? Limit dia sama juga. Cuma on Y axis. Paksi Y. Okay. So, nanti kita boleh dapat dia punya area on the shaded region only. Okay. So, boleh faham secara teori dia. Kita cuba buat example dulu. Okay, kita buat example. Okay. Okay, for this example. Okay, the shaded region. Okay, the shaded region in the figure below is bounded by the curve y equal to x square plus x plus 1. Okay, so first dia ada dekat line ni.
and y equivalent to negative x. Okay, y equivalent to negative x. Okay, so soalan yang kita nak sentuh dia, sekejap. Kenapa dia pakai jari saya sekejap. Okay, so basically, okay, soalan yang kena-mengena dengan topik ni ialah inilah find the area of shaded region. Yang B. Okay, soalan dia yang B ni kita nak dapatkan area of shaded region yang ni dalam ni. Okay, so nak dapat area tu, tapi kita kena tahu dulu dia punya apa, A dengan B dia punya limit dia. Limit bawah ni. Nampak? Limit A and limit B dia, nampak? Okay, yang ni dia tak bagi. Dia tak bagi dia punya A dia dengan B. B dia kita tahu dah buat apa. B dia apa? Kosong. Sebab line ni X dia kosong. Betul? A dia kita tak tahu kan. Okay. A dia kita tak tahu. So basically find the area of shaded region. Nak dapatkan area of shaded region, apa kita buat? Kalau ikutkan formula tadi, area dia apa kita buat? Seperti kat sini. Area kita integrate. Okay, kita integrate A to B. And then kita ambil yang upper functions, line yang dekat atas. Line kat atas line mana ni? Line yang curve ni ke duduk atas ataupun yang straight line ni yang duduk bawah? Line apa yang duduk atas? Okay, dia line apa? Line upper functions. Okay, minus dengan AB yang lower function. So kalau kita tengok sini yang duduk atas ialah this line. Line apa? Line yang y equal to x square plus x plus 1. So kita integrate A to B. Apa tadi apa? X square plus x plus 1 dx. And then minus dengan okay, lower function. Lower function mana yang kat bawah ni? Kita tengok dekat tempat yang ada shaded. Yang dekat line ni jangan tengok. Tengok dekat tempat shaded saja. So dekat tempat shaded yang duduk bawah apa? This line, this straight line. Straight line ni function apa? Okay, negative x. Okay, negative x. So tulis integrate A to B negative x dx. Okay, itu sahaja. Lepas tu kita integrate macam biasa. Cuma sekarang kita tak nak integrate lagi. Sebab kita tak tahu value A ni. So nak dapat value A, okay, kita kena jawab soalan A dia dulu. Find the coordinates of A and B. Find the coordinate A and B. Okay, nak dapatkan koordinat, apa kita buat? Kita gunakan simultaneous equations. Okay, we can use simultaneous equation, persamaan serentak. Okay, so for A, okay, we have function y equivalent x square plus x plus 1. Okay, this one we assume as okay, function number 1. Okay, ataupun equation number 1. And then we have y equivalent to negative x. This one is second equation. So kalau persamaan serentak kita samakan dua-dua ni. So kita buat apa? Kita substitute y equal to negative x, okay, in equation 1. Okay. So y ni kita gantikan dengan apa? Dengan negative x. So kita dapat negative x equivalent to x square plus x plus 1. And then kita equate to 0. Okay, so kita selesaikan, kita factorizekan. So x dapat apa? Tekan calculator. Okay, so when you place your calculator, we have x equivalent to negative 1. Betul dapat? Dapat, sir. Okay, dapat. Okay, laju sangat ya? Ke perlahan sangat? Dapat saya. Oh, dapat. Okay. So x equal to negative 1. So when x equal to negative 1, okay, so y dapat apa? Y dapat apa? Kan? So kita substitute balik lah. So kita substitute pula ataupun kita substitute So substitute x equal to negative 1 in equation mana yang paling mudah? Equation 2. Okay, dalam dua ni. So y equivalent to negative x. So x kita apa? Negative 1. Okay, so y equal to 1. Therefore, coordinate dia apa? Therefore, coordinate dia mesti kena xy. Okay, so x kita negative 1 and y equivalent to 1. Okay, agak-agak ni koordinat apa ni kat sini ni? Ini point apa ni? Negative 1. X negative 1. Kat mana? Sini lah. Okay, ni negative 1. So A ni actually equivalent to negative 1,
1. Okay, negative 1, 1. And then B pula. Macam mana dapatkan point B ni? Point B kita gunakan line ni. Guna line y equal to x square plus x plus 1. Dekat sini value x kita berapa ni? Dekat point ni. Kita tahu dah x kita 0, betul? Kenapa 0? Sebab dia atas paksi. Paksi y ni. Paksi ni ialah x equal to 0. Okay. So originally we have y equivalent to, okay, refer balik yang soalan ni. Y equal to x square plus x plus 1. So when x equal to 0, okay, so kita gantikan. So y become 0 square plus 0 plus 1. Therefore y equal to 1. Okay, so bila x 0, y 1. So point dia jadi 0, 0, 1. Okay, dia mesti jadi xy. So point B ni berapa dia punya point dia? Koordinat dia 0, 0, 1. Okay, so kita dah menjawab dah soalan A dia. Okay, ada soalan tak untuk yang koordinat A and B ni? Ada sih. Okay, tak ada. Okay, now kita tahu dah point A kita actually negative 1. Point B kita 0. Okay, so bila kita nak integrate yang soalan B tadi, kita punya integration tu from where? A, B. So A kita dah boleh gantikan. Okay, so from negative 1 to 0. Negative 1 to 0. Okay, so kita dah boleh integrate. And then kita buat apa? Kita integrate seperti biasa lah. Okay, kita integrate seperti biasa ni. Okay, so ada yang ni ada kod. Okay, saya sambung kat sini. Ini tadi apa? Yang ni yang upper functions. Yang ni yang lower tadi. Betul? Okay, so kita integrate. Integrate seperti biasa. Okay, ini satu cara awak nak integrate. Okay, integrate x square dapat x power of 3 over 3, and then integrate x dapat x square over 2, and then integrate 1 we have x, and then plus. Okay, plus. Kenapa plus? Sebab negatif and negatif. Ataupun awak tengah belajar dia boleh combine. Okay, dia tak nak pecahkan macam ni, dia tak nak split, dia boleh combine. Dia buat macam mana? Okay, dia combinekan yang pertama dengan kedua ni, combine. Okay, combine pertama dengan yang kedua ni. Okay, so macam mana saya buat? Kita boleh combine jadi integrate. Okay, depan dulu negative 1 to 0. Salin dulu function ni, x square plus x plus 1. Okay, and then kita combine ni terus dengan yang x belakang dia. Boleh combine. Sebab apa kita combine? Sebab limit dia sama ni. Dia punya limit dia sama, negative 1 to 0. So kita combine jadi apa? Plus x. And then dx. Nampak? So dia tak pecah macam ni. Macam bawah ni. And then kita simplify dia. Okay, negative 1, 0, x square plus 2x plus 1 dx. Okay, so kita integrate seperti biasa. Okay, so we have integrate this one, x cube over 3 plus 2x square over 2 plus x. And then kita gantikan value negative 1, 0. Okay, yang ni mungkin lagi simple sikit lah. Lagi simple. Tapi dua-dua boleh buat. Okay, so kita gantikan value kosong, x with 0. So we have 0 cube over 3 plus 2 times 0 square over 2 plus 0. Okay, ini yang 0. And then minus dengan kita gantikan negative 1 pula. Okay, so negative 1 over 3 plus 2, okay, negative 1 over 2, and then plus ataupun minus negative 1. Okay, so jawapan dia pun lebih kurang kena sama juga lah. Yang ni dapat 0 minus berapa ni? Okay, negative 1. Yang tekan calculator bagi betul. Jangan buat panjang-panjang, tiba-tiba jawapan akhir salah. Sebab apa? Sebab salah tekan calculator. Itu sangat sedih lah. Okay, so minus 1 minus 1. Okay, so dapat
Lupa ni. Dapat. Sekejap saya tekan kereta. Mana dia? Oh, negatif. Cuba kali saja saya ada apa post datang pula. Okey. Patutnya dapat 1/3. Sekejap Okey, sorry tadi ada apa? Post tadi. Macam mana dapat tak yang ni? Saya tak tambah lagi ni. Sekejap dapat negatif 1/3. Okey, plus 1 minus 1. Okay. So we have negative 1/3. So negatif become positive 1/3. Okay, sama juga dengan. So ini dia punya color area unit square. Tapi unit ni tak tulis pun tak apalah. Okay. Kalau dalam exam student terlupa tulis tak apalah, insyaAllah saya maafkan kan. Tapi kalau boleh, tulis unit power of 2. Dapat tak? Boleh So kalau dalam buku ni saya kata tadi lah, actually awak boleh combine lah sebenarnya. Nak mudahkan awak boleh combine. Nak combine boleh, nak buat asing macam yang contoh dalam buku pun boleh, tak ada masalah. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Okay. Okay. We go to the next example. Okay, kita kelas ni dua ni je. Okay, example 2. Example 2, find figure shows the region R bounded by the curve x equivalent to 2 minus y square. Okay, and then the straight line x equal to negative y. Okay, x equal to negative y. So, kalau kita tengok graf ni, kita tengok dia dalam function y ni, nampak? Dia bukan function fx. Tapi dia function apa? Dia function fy. Nampak semua y. So, ini salah satu salah satu indikator atau macam mana kita nak guna, yang kita nak confirmkan, yang kita kena pakai formula yang ni, yang right function minus dengan left functions. Kita nak pakai yang ini. Okey, itu salah satu. Dan yang kedua, bila awak tengok, okey, bila awak tengok dia punya apa? Dia punya limit A and B tu, okey, asalnya we have this graph. Okey, we have limit A and B dekat paksi apa? Paksi X. Okey, paksi X. Tapi for this function, kalau kita tengok limit A dengan B dia dekat mana ni? Dia dekat sini ke? Okay. Lower limit A. Okay, upper limit B. Betul. Dekat paksi apa ni? On Y axis.
So bila dia on y-axis, okay, so kita nak pilih yang mana ni? Saya letak sebelah-sebelah ni. Okay, on y-axis kita pilih yang mana? Kita pilih yang kedua ni. Okay, yang right function minus left functions. Faham tak ni? Hello? Okay, faham kan? Sebab ni pun soalan exam memang ada ni. Soalan final exam memang ada. Satu soalan dia bagi graf, dapatkan apa area. Area under the shaded region. Okay, area under shaded region. So faham betul-betul, insyaAllah dapat full mark dah. Faham? Boleh buat, dapat full mark dah untuk soalan ni insyaAllah. Okay, so bila awak tengok ni, okay, kita nak tahu dah, kita soalan tu dalam topik area under the curve. Okay, so kita tengok soalan A dia. Find the coordinates A and B. So kita nak dapatkan coordinates A and B. Sebab bila kita dapat coordinates tu, kita boleh dapatkan dia punya apa? Limit A and limit B. Okay, limit A and limit B. So A, seperti biasa kita buat apa? Kita guna simultaneous equations. Kita guna simultaneous equation, persamaan serentak. Okay, first kita write X equal to 2 minus Y square. This one, okay, first equation, kita assume. And then X equal to negative Y. This one kita assume second equations. So apa kita buat? Kita substitute. Okay, X equal to negative Y in equation mana? Jangan substitute dalam 2 juga. Okay, substitute dalam equation 1. Okay, so that means this X ni we substitute by negative Y. So negative Y 2 minus Y square. And then we solve for Y. Bawa ke sebelah ni jadi Y square minus Y, okay, plus 2. Sorry, minus 2. And then kita tekan calculator, dapatkan value Y. Okay, we press our calculator and then we get the value of Y. Okay, so berapa dapat Y dia? Bila awak tekan calculator, awak akan dapat Y dia apa? Y equal to 2 and Y equal to negative 1. Boleh? Boleh, sir. Okay, boleh. So kita nak dapatkan koordinat masih dalam X, Y. Y kita dah ada dah, nak dapat X tu kita gantikan. Okay, untuk yang case Y equal to 2, apa yang kita buat? Okay, kita gantikan dalam mana? We gantikan dalam equation. 2 ni paling mudah. Okay, kita substitute dalam 2 paling mudah. So X equal to negative Y. So Y equal to 2, so jadi negative 2. Yang ni pula X equal to negative Y. Okay, Y kita apa? Negative 1. So jadi negative 1. So Y equal to 1. Boleh? So now kalau Y dia 2, okay, X dia apa? X equal to negative 2. Okay, betul? X equal to 2. Tapi kalau Y dia negative 1, okay, X dia berapa? X dia dapat 1. Boleh? Now kita nak determine ni koordinat untuk apa dia? Untuk A ke B? A ke B? Okay, so kita tengok balik. Okay, kita tengok yang ni apa? Koordinat Y. Y2. Y2 dekat mana? Kita tengok paksi Y. Okay. Boleh tak Y2 dekat B ataupun Y2 dekat bawah ni? Logik tak? Yang mana yang logik? Y dekat atas ni ke? Y dekat bawah? Ke atas kan? Sebab bawah tu semua negatif betul. Kan? So kita tahu lah ini negatif 2 tu ni ialah koordinat apa? Koordinat A. And dah yang ni A, confirm lah yang 1 negatif 1 ni koordinat B. Ataupun kita nak check balik, tengok yang ni Y dia negatif 1. So patutnya bawah ni bukan 2 tapi negatif 1. So koordinat ni ialah koordinat apa? Koordinat B1 negatif 1. Okay? Boleh? So saya buat ni bagi elok sikit. Okay, now kita dapat dah koordinat. Settle dah. Alhamdulillah. Now kita nak determine the area of shaded region. So area of shaded region, kalau graf yang macam ni, kita ambil yang function yang belah kanan, right functions, minus dengan left functions. So yang duduk belah kanan yang area shaded ni, ini right, yang ni left. Okay, so yang right sekali, line apa yang kena dia? Line apa yang kena dekat right ni? Ataupun saya buat macam ni bagi clear sikit.
line apa yang kena ni? Dekat shaded ni. Line apa? Line this line ni. Line apa ni? Line 2 minus y square. 2 minus y square. So that's why kita integrate. Okay, kalau awak tengok ni, kita akan integrate. Okay, kita integrate. Yang ni yang right kita. Okay, so we need to integrate. Okay, 2 minus y square. And then kita kena minus dengan yang line belah kiri sekali. So line yang belah kiri sekali, kalau awak tengok sini, line mana ni yang duduk belah kiri? Okay, yang duduk kiri sekali, line ni lah. Straight line ni. Okay, straight line. Sebab ini dah duduk kanan, yang ni duduk kiri kan. Straight line ni function dia apa? Function dia x equal to negative y. So that's why kita minus with this one. Okay, because dia duduk belah kiri. Boleh? Dia mesti dalam function y sebab dia semua dy. Kalau dia ada x kena tukarkan jadi y. Jadi y. Lepas tu kita integrate seperti biasa. Okay, integrate as usual. So kita boleh integrate ataupun kita kena combine pun boleh. So this one negative, so we have plus. And then kat sini tadi saya kata kalau macam saya contoh awak nak combine pun boleh. Ataupun nak buat pecahan macam ni pun boleh. So kalau combine kita akan jadi negative 1 to 2. 2 minus y square. Jangan dy lagi. Kita nak combine dengan yang plus ni. And then combine dengan y. So plus y. Okay. Plus y dy. Lepas tu kita integrate macam biasa je. 2y minus y square over 2. Sorry. Y cube. Okay. Y power of 3 over 3. And then plus y square over 2. And then limit dia negative 1 to 2. Gantikan dalam ni. Gantikan y dengan 2 and negative 1. Boleh juga nak buat. Macam saya buat ni pendek lagi daripada yang dalam buku ni. So kita gantikan dapat okay 2 y tu gantikan dengan negative 2. Sorry, dengan 2. Gantikan. Okay. Saya buat kat bawah ni. Tak muat pula. Okay, so bila tekan calculator macam saya kata dah. Okay, tolong tekan calculator betul-betul. Sayang kalau tak betul. Okay, sayang kalau tak betul. Betul. So yang ni dapat sama juga ah. Boleh so ikut awak lah. Awak nak guna yang dalam buku pun boleh, nak split pun boleh, nak combine macam ni pun boleh. InsyaAllah duduk betul. So redo balik walaupun memang ada dalam buku tu kan. Okay, so ada soalan tak? Tak ada soalan tak ada soalan. Okay, no problem. Okay, so kalau tak ada soalan, sebabkan kita punya lab assignment, satu lagi soalan tu dia berkenaan dengan apa tu, area under the shaded region ni. Okay, area under two lines or two curve. Okay, tapi kita nak pakai area the shaded region guna lab. Okay, guna lab, tapi lab kita tak masuk, kita guna online punya application, satu website. Okay, so saya akan tunjuk lah. Saya akan
saya akan cuba tunjukkan. Okay. So cuba tunjukkan. Sekejap saya share screen laptop saya ni. Saya buka dulu. Okay. So kita dah habis dah untuk chapter ni. Bukan chapter, sorry. Untuk apa topik ni. Sekejap ah. Okay, untuk yang kita belajar ni area under apa? Under two curve, okay, two curve. Actually, we can solve using labs, okay, our software or websites, okay. So kalau website, okay, untuk graph ni saya prefer guna desmos.com. Nampak tak saya ni? Yang apa tu? Screen yang saya share ni. Nampak okay. So first you open or you type desmos.com, okay, desmos.com, okay, and then you can click graphing calculator, graphing calculator, okay, graphing calculator. Okay, so contoh kita nak buat soalan soalan dalam buku ni. Sekejap saya buka. Okay. Okay, so contoh kita nak buat tutorial 24, okay, tutorial 24 tapi kita nak solve guna lab. Okay, kita nak solve guna lab. Okay, so this question state that the region R in figure below is bounded by curve y equal to x square plus 2 and the line x plus y equal to 4. So kita tengok yang graf ni dia punya line dia tu jenis menegak, okay, vertical and kita tengok limit dia. Kalau kita tengok limit dia ni, okay, limit dia, okay, limit dia dekat sini. Yang satu lagi, sorry,
Balik pula. Limit dia kena ke bawah. Okay, ini dia punya apa? Dia punya A, yang ni dia punya B dia. Okay, dia punya lower dengan upper limit. A dengan B. So, kita tahu kita nak solve dia, kita kena pakai yang okay, upper functions minus dengan lower functions. Sebab A and B ni dekat X axis. A dengan B on X axis. Okay, kenapa tak boleh untuk Y axis? Sebab kalau Y axis, kalau kita tengok, kalau kita buat Y axis, dia salah. Kenapa? Sebab kalau kita buat on Y axis, cuba awak tengok, yang ni macam betul. Okay, tapi dekat sini ni, dia tak boleh limit dekat sini. Dia kena yang bawah ni sebenarnya. Dia kena dekat point bawah ni baru betul. Tapi dia dekat dalam shaded tu. So salah lah. Bila dalam shaded, dia mesti kena dekat luar sekali ni. Nampak? Luar. Okay. Okay, so itu untuk point A dengan B. Okay, so nak dapatkan coordinates dia, kita kena belajar lukis graf dulu. Okay, nak lukis graf for these functions. Okay, for functions yang pertama tadi. Okay, function yang pertama, kita ada function y equal to x square plus 2, and function kedua, x plus y equal to 4 ni kita kena buat dalam bentuk x. So which is y equivalent to 4 minus x. Okay, y equivalent to 4 minus x. Dia mesti kena dalam function fx. Okay, so kita lukis graf ni dulu. X square plus 2. So macam mana nak lukis graf? Okay, pergi dekat desmos ni seperti biasa. So awak type y equal to x square. Nak dapatkan square ni kat mana? Pergi dekat bawah ni, tengok dia punya keypad bawah ni. Okay, nampak button keypad dekat bawah. And then you press show keypad, and then you have a square. So a square actually for square, apa-apa yang kita nak kuasa 2. And then plus 2. Okay, plus 2. So we already have our graph untuk x square plus 2. Now we draw the graph for y equivalent to 4 minus x. 4 minus x, so we just type this function on desmos. So kita klik bawah ni first, this one for second line. So kita klik. Okay, now we have. If we want third line, we click. Click. So nak tak nak kita pangkah je. Okay, so y equivalent to x minus 4. X minus 4. Betul ke line dia ni? Oh, terbalik. 4 minus x, sorry. 4 minus x. Okay, 4 tolak x, bukan x minus 4. 4 minus x. So, 4 minus x. Okay. Nampak graf ni? Dah kita lukis dah. Okay. So, seperti ni kita dah belajar lukis graf. Now, nak buat dia punya shaded region. Okay. Shaded region yang R ni. Macam mana kita nak buat shaded region? Okay, shaded region tu konsep dia tu lah. Okay, yang awak buat limit yang untuk A dengan B ni. Okay, so in order to draw the shaded region, okay, you can write the graph for the lower part first. Okay, function x square plus 2 first. Okay, so kita tulis kat ketiga ni. Okay, and then kita buat dia less than or equal. Okay, y. Mana y. And then kita buat lagi less than or equal. Okay, kalau kita buat y saja, tengok. Dia draw graph, dia shaded semua sekali. Sampai atas. Dia sampai atas, dia shaded. Tapi kita nak bawah line ni kan. So kita kena buat function less than pula. Nak bawah line ni, kita buat kat sini sebelah y tu, kita buat apa? Buat function less than, kurang. Kurang tu nanti dia akan shaded belah bawah saja. Bawah line 4 minus x. So kita tekan this one. Tekan apa? 4 minus x. So now we have, okay, the graph for the shaded region. Okay, ini kalau macam assignment nanti dia akan minta, okay, first plot the following functions. Okay, yang inilah contoh awak type functions ni nanti. And then dekat yang bahagian maple, desmos ataupun symbol command ni, awak copy yang command belah kanan ni. Sini command ni. Okay, awak boleh screenshot. Okay, you can screenshot this one. Okay, this one is the desmos command. Lepas tu paste dekat bahagian command ni, arahan dia.
Output dia apa? Output tu ialah graf. Graf awak tu, okey. Bagi dekat gambar ni, graf ni pula boleh besarkan kecil. Okey, jangan besar sangat pula. Nanti tak boleh nak copy paste. Ataupun jangan kecil sangat pula, tak nampak dia punya scale dia tu. Nampak? So awak buat secukup rasa ya. Okey, senang nak tengok dia punya scale tu. Okey, senang nak tengok. Nak tengok tu maksudnya kalau awak tengok sini tahu dah koordinat dia apa nanti. Boleh tahu dia punya koordinat. So awak boleh screenshot ataupun awak nak crop pun boleh. Ikut awak punya creativity. So contoh dia. Contoh sekejap. Jadi mana? Okey, contoh lah ni saya crop crop. Okey. Okey, so dapat crop lah, ni graf awak. So bila dapat crop ni, okey. Paste dekat mana? Paste dekat output ni. Paste dekat bahagian output awak. Itu yang awak punya graf awak. Okey. So sekarang ni kita nak jawab soalan kita punya exercise ni. Coordinates A dengan B. Okey, coordinates A dengan B. Okey, so nak dapatkan coordinates dia, macam mana kita buat? Pergi balik dekat awak punya output just now. Okey. Okey, cuba tengok. Koordinat A dia, mana saya punya pen? Okey, ni. Ini apa? Sini point A. Apa koordinat dia? X dia kita tengok bawah ni. X ni point apa ni? Dia skala dia 5 ni, negatif 5 kan? So setiap kotak tu berapa? Negatif 2. Okay. And then Y dia tengok yang kat sini. Y dia apa? 6. Betul? And then B kat bawah. This one B. Okay, dia punya X dia 1. Dia punya Y dia berapa? 3. Okay. So itu koordinat kita dapat. Kita boleh check boleh dengan jawapan belakang. Okay, ini kalau kita pakai lab. Okay, kita pakai lab. Okay. Ataupun kita pakai website. Okay, so yang ni dia kata state the intersection points. Kalau soalan ni, intersection point tu kat mana? Dekat koordinat ni lah tadi sebenarnya. Nampak dia intercept ni. Intercept dekat sini dengan yang sini. Intersection point tu maksudnya point A dengan B lah. Kalau soalan lab nanti awak nak buat, intersection point tu ialah point A dengan point B. Dapat je point A dengan B, lepas tulis je kat sini. Okay, tulis je A dengan B. And then, shaded the region bounded by this one. So yang ni dia suruh awak shaded. Shaded awak buat tadi lah. Tadi lukis je. Lukis tak perlu shaded lagi. Okay. So yang ni, yang sini awak shaded. Maksudnya dapat graf ni lah. Graf ni. Kalau untuk A tadi tak perlu sampai shaded lagi. Buat macam ni saja. Faham? Faham, sir. So now kita continue balik kita punya soalan this one. Okay, koordinat dapat dah. So bawah ni kita tahu dah berapa point dia tadi. Negatif apa tadi? Hilang dah. Negatif 2 dengan 1, betul? Okay, betul. Okay, now kita nak dapatkan area of the shaded region. So area of shaded region, kita nak kena buat apa? Integrate A to B, upper functions minus dengan lower functions. Okay, A to B juga. So upper ni kita nak ambil mana ni? Nak ambil yang straight line ni ke? Ataupun yang curve tu? So kita tengok yang mana yang duduk atas? Dekat tempat yang region ni. Okay, yang mana yang duduk atas? Duduk atas line ni lah. Line ni duduk bawah. Betul? Yang atas dia straight line. So kita ambil equation ni. 4 minus X. So yang upper tu actually 4 minus X dx. Limit dia apa? Negative 2 to 1. Okay, and then minus lower function mana? Lower function tu yang curve ni. Nampak dia duduk bawah. Dia duduk bawah straight line tu. So kita ambil equation mana? Equation yang X square plus 2. Okay, so awak boleh solve pakai manually. Now saya nak tunjuk solve pakai software ataupun website or lab. Okay, so yang ni nak solve ni macam mana? Kita pergi balik. Tapi untuk nak solve ni,
Dia tak ada pakai graph, dia kena type. So type Desmos dia tak boleh buat. So pergi balik ke Symbolab. Okay, Symbolab. Symbolab ni sebelum ni saya dah pernah ajar dah untuk differentiate betul. Hello. Symbolab sebenarnya saya dah ajar kan. Dah sir. Okay, now kita nak buat integrations. So bila dekat Symbolab nak integrate, okay, kita akan tulis function ni balik basically. Okay, kita akan tulis these functions. Okay, so apa kita buat? Kita type je functions. Okay, dekat Symbolab ni. Okay, awak nampak tak ada button integrate ni? Nampak? Dekat enter Nampak, program tu, okay. Lepas tu masukkan dia punya lower dengan upper limit dia. Okay, lower and upper limit, we have this one. -2 to 1. And then masukkan function yang dalam dia ni, 4 minus x. So 4 minus x and then dx. And then minus function yang lower functions. Okay, integrate dulu. Tekan balik. -2 to 1. And then klik apa? Klik functions x square plus 2. So x, okay, square nak dapatkan square ambil kat atas ni. Okay, square plus 2. And then dx, jangan lupa. Okay, lepas tu tekan apa? Tekan go ni. So bila awak tekan go, dapatlah dia punya solution dia dah buat dah. Dia dah tolong calculate kat awak. So berapa luas dia? Dapat 9/2. Dapat 9/2. So cuba check balik jawapan belakang, tutorial 24, dapat dah 9/2 area dia. Okay, so jalan kira pun dia buat macam kita buat lah. Okay, seperti ni dia punya apa, solution steps dia. Okay, so tengok balik tutorial 24, question 2. So dapat 9/2. Lepas tu boleh jawab dah. Jawab ni guna apa? Guna lab. Boleh? Okay, now awak punya lab punya problem. Okay, lab punya soalan dia. Okay, question 1. Dia bagi awak find the area of the region bounded y equivalent to -2x square plus 7x equivalent to y equal -x plus 6. Okay, and then display the command and output on the provided space. Okay, so soalan A tadi awak kena plotkan graf dia. Macam tadilah saya ajar guna Desmos. Lukis graf saja, tak perlu buat shaded region lagi. Ini dia punya command dia yang awak screenshot from Desmos. And then output ni awak draw awak punya ataupun copy paste dia punya graf tadi. Copy paste graf tadi. Boleh? Ingat graf tu jangan besar sangat, jangan kecil sangat sampai tak nampak dia punya skala dia tu. Jelas ke? Okay. And then state the intersection point. Intersection point yang saya kata tadi ialah point A dengan B lah sebenarnya. Point A dengan B dia tak ada command apa sebab kita tengok tadi macam mana? Saya jawab tadi kita tengok line yang dot-dot ni kan. Line ni. So itu dia punya intersection point dia. Okay. So kita tulis je dekat sini. Dekat bahagian output. Okay, sebab dia tak ada command. And then C, shaded the region bounded. Okay, so kita nak shaded kita kena buat arahan ketiga untuk kita buat apa? Kita lukiskan. Kita hitamkan, shadedkan dia punya region ni. So kita kena buat yang ketiga lah. Yang ni untuk plot. So kita kena tambah yang ketiga yang saya ajar awak tadi tu. Okay. Itu kita dah jawab dah soalan yang C. Now question D, find the area of the shaded region. So kita kena buat arahan tapi yang ni tak boleh guna Desmos. Kena pergi balik Symbolab. Okay. So pergi Symbolab. Type function yang saya macam ni. Ini contoh soalan tutorial. So assignment nanti awak type lah soalan assignment dalam ni. Okay. So bila dapat dia punya command tu macam yang differentiate sebelum ni. Apa yang awak buat? Screenshot bahagian solution dia tu. Screenshot bahagian solutions ni. Okay. Lepas tu copy and then paste dekat mana? Paste dekat bahagian simbol lab command ni. And then yang bahagian solve manually ni awak tulis tangan. Tulis tangan yang kita buat dalam kelas ni. Kita belajar buat manually. Integrate satu-satu. Okay. Ini bila awak solve manually. Buat yang macam mana yang kita belajar dalam kelas tadi lah. Okay. Yang ni. Ikut macam dalam buku ni lah.
ataupun yang saya ajar tadi, boleh. Okey, so jawab betul semua, dah dapat dah full mark dah untuk soalan mana? 10 markah dah untuk question 1. Ini untuk area. Okey. Untuk yang ni saya dah ajar dah. Untuk given function ni rational itu saya dah ajar dah kan. Nak lukis graf dia, nak dapatkan dia punya apa increasing decreasing, betul? Question 3. Betul sir. Okey, question 4 pun saya dah ajar dah nak lukis dia punya functions kan. Extremum points, concave down, concave up, betul? Okey, so yang satu lagi yang saya tak ajar lagi yang nombor 2 ni, untuk soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni senang je, dia nak differentiate guna lab. Okey, yang ni pelajar memang suka lah. Okey, kita nak differentiate. So bila nak differentiate dia, okey, ini contoh soalan. Find derivative of the following functions. Okey, kita nak differentiate this function. Normally kita pakai simbol lab, mudah sikit. Simbol lab. So go to simbol lab. Okey, padam semua ni balik. Okey, ni soalan dia. Nampak? Kita nak differentiate, betul? Ni function apa? Function y. So bila nak differentiate, kita tekan function d over dx ni. Nampak saya punya cursor ni? Okay. And then kita type je this function. Sin x over ln 1 minus 2x. So since dia dalam bentuk pecahan, kita kena buat pecahan dulu. Pecahan dia yang ni. Yang atas infinity ni, nampak? Nampak? Klik. Nampak, okay? So kita type sin x. Kita boleh type sin x ataupun kita nak pergi ambil function sin pun boleh. Kita tengok kat atas ni. Yang ni tak ada lagi function sin kan? Kita tekan ni, klik. Dia akan buka. Okay? Dia akan buka. Mana tadi? Alamak. Mana sin dia? Inilah. Tekan kat tangent ni. Sekejap. Kenapa dia pergi kat situ? Sekali saya ulang. Then full pad. Full pad ni. Lepas tu awak ambil pecahan tadi kan. Lepas tu awak tekan sin. Sin. Apa angle dia? X. Over ln x. Nampak? Over ln. Okay. Tu ambil yang ln punya. Ln, mana ln? Okay, nampak yang atas bawah integral ni. Ln. Apa dia punya dalam dia ni? 1 minus 2x. So 1 minus 2x. Okay. And then tekan apa? Tekan go. Okay. Tekan go. Dapatlah jawapan dia. Ni solutions dia. Okay. Solutions dia. Copy. Lepas tu paste dekat bahagian. Okay. Simbol lab punya command. Untuk manually apa yang kena buat? Awak kena buat manually lah. Solve manually. Buat handwriting. Tulis guna tangan boleh. Okay. So nampak ini bentuk apa? Bentuk pecahan. So pecahan kita kena pakai formula apa? Formula quotient rule. Quotient rule kita dapatkan fx dengan f prime x. And then gx dengan g prime x. Lepas tu masuk dalam formula. Jawapan awak ni mesti kena sama dengan dia punya apa? Jawapan dalam guna simbol lab. Boleh? Boleh sir. Okay. And then yang untuk ni example. Kalau yang untuk soalan dia ni lah. Soalan dia type je soalan. Okay. Dalam kita type macam mana nak type. Jadi dah dapat dah. Okay. Differentiate. Sin power of 3. So sin, tekan dulu sin. Full pad. Dapatkan sin. Lepas tu dia ada kuasa 3 ni. Kuasa 3 nak ambil kat mana ni? Dekat ni. Nampak x. Kuasa kosong ni kan. So tekan. Tapi gantikan tulis 3. Kalau nak kuasa 2, tekan 2. Okay. And then kita punya ni apa? 4x plus 3. So dekat luar ni je. Okay. And then kita tekan go. Tekan go. Ini tak belajar calculus pun, belajar lab ni saja boleh dapat A dah calculus ni. Okey, ni dia punya solution dia dah bagi dah. Solution dia dah bagi kan. Dia bagi solutions. Okey. Lepas tu copy ni paste. Tapi yang saya nak tengok tu manually buat, kena buat jugalah manually. Manually buat ni yang macam saya ajar. Apa yang saya ajar awak. Dia tak sebenarnya sama dengan ni. Tak sebenarnya sama dengan jawapan dia. Jangan salin jawapan dia tulis tangan balik. Buat apa yang saya ajar secara manual. Faham tak?
Faham? Okay. So kalau untuk yang soalan ni B ni, kalau kita perasan ni, yang ni kita pakai product rule. Okay, we use product rule. How to use product rule? Sekejap, sebenarnya ada draw dah. Okay. Untuk B ni kalau kita perasan, yang ni adalah function fx. And then kita multiply dengan function gx. Okay, fx ialah x power of 3, gx ni ialah function cos e power of 3x, betul? So kita pakai dia punya apa? F prime x ataupun dy dx. Okay, tapi ni kita buat bahagian yang manual lah. Tulis dulu formula dia. Okay. Formula dia apa? F x times g prime x plus f prime x times g x. Okay. So kita buat manually. Yang bahagian lab awak letak lab punya command. Okay, copy paste sahaja. Okay, boleh? So sebentar lagi saya akan share soalan assignment ni. So nanti dia punya due date dia minggu depan. Okay, due date dia minggu depan. And then yang untuk video yang awak buat group project tu, yang ni pun dalam group juga, group yang sama. Okay. So nanti bila awak nak upload jawapan dekat Google Classroom, group leader sahaja yang upload jawapan. Okay. Group leader saja yang upload, seorang je upload. Okay, tak perlu semua. Seorang saja yang upload. Okay. And then untuk yang Google Classroom pula, yang untuk video tu nanti saya akan upload juga link. Awak boleh upload awak punya YouTube punya link ke, ataupun awak upload awak punya video dekat Google Classroom bila saya dah post lagi, insyaAllah. Okay, untuk yang group video. Dia punya due date minggu depan. Tapi kalau yang siapa yang dah siap nak hantar awal pun tak ada masalah. Okay, nak hantar awal pun tak ada masalah. Okay, masa ada sikit lagi ni, kita bincang sikit soalan test assessment 2 yang saya dah return, yang Jumaat lepas kita tak sempat discuss tu, betul? Tak sempat habis lagi kan? Okay. Quiz 1 rasa dah habis dah. Betul, quiz 1 dah habis dah. Okay, now kita masuk test 2 Test 2. Okay, so for test 2, okay, nampak ke? So far saya punya suara jelas eh? Jelas sir. Okay, alhamdulillah kalau jelas. Okay. Jelas sir. Okay, thank you for your response. Okay, so now we want to find dy dx for these functions. Okay, so now kita tengok function ni seolah-olah we have two functions. Function fx multiply with these functions. Okay, so kita pakai product rule. Product rule tu lah, dia punya dy dx ya. Yang ni, formula dia. Fx g prime x plus f prime x gx. Okay, so kita dapatkan kita punya f prime x dulu. And then kita dapatkan g prime x. Tak perlu nak kembang-kembangkan dulu ni. Saya tengok ada pelajar rajin dia pergi kembang dulu kan. Tak perlu kembang. Okay, tak perlu expand. Guna product rule. Product rule saja. Okay, kalau dalam buku tu mana kita belajar dah. Ni kita belajar ni kan. Nampak tu functions ni kan. Nampak. Okay, tutorial pun saya dah bagi dah. Okay. Okay, cuma buku buat UV saya buat fx gx tu sama je. Tak ada masalah, sama. Kembang pun boleh tapi dia akan jadi lagi panjang. Okay. Mana tadi? So kita kembang bagi betul. So ini jawapan akhir sampai dekat sini pun dah cukup dah. Okay, dapat 5 marks. Okay, so kalau nak guna lab buat macam mana guna lab? Guna lab. Okay,
Nak check jawapan awak, boleh. Okay. Letak balik. Boleh nak bagi familiar dengan lab ni. Pergi dekat atas ni. Okay. Ambil function differentiates. Okay, differentiates. Function apa? Kita buat bracket dulu sebab kita nak asingkan dia. Bracket. Okay, 3x plus cos x. Cos kita tengok yang cos punya ni, kita tekan full pad dapat yang cos x. Okay, and then kita buat bracket lain pula luar tu. Function mana? Function gx pula. X plus e power of 2x. Okay, x plus e. Nak dapatkan e, tengok dekat dalam kita punya keypad ni. Okay, keypad ni cari mana ada e exponential. Cari tengok. Okay, bagi besar sikit. Okay, nampak ni ada e. Nampak kan? Okay, nampak tekan E. Dah ada E dah. Okay. E power of 2x. So type 2x. And then apa kita buat? Tekan go. Tengok. Okay. So ni dia dah pakai dah lah. Okay, dia pakai dah. Dia dah solve kan. Mana jawapan dia? Ni baca dulu ni. Sekejap saya nak patah balik. So ni jawapan dia ni. Nampak? 3 minus sin x. Okay, and then multiply dengan ni. So kita punya tadi. Okay, so kalau kita simplify yang ni, ringkaskan. Okay, yang ni dia boleh meringkaskan lagi. Ringkaskan, factorizekan, dia dapat yang macam ni. Okay, kalau kita factorizekan, dapat yang macam ni. Okay, so tapi dia sama lah. Sama sahaja. Boleh? Boleh sir. Okey, kita factorizekan. So banyak ada pelajar dia factorize sampai habis, tapi saya tengok tak perlu sampai factorize kot. So saya biar jawapan panjang ni dah. Factorizekan tu maksudnya macam kes ni kan, kita boleh keluarkan apa? Keluarkan yang E ni. Okay, kita keluarkan yang E. Jadi panjang lah, tapi saya bukan nak tengok awak factorize, saya nak tengok awak differentiate. Itu yang saya tak kisah sangat. Okay, E power of 2x. So untuk yang ni kita dapatkan 6x. And then untuk yang ni pula kita buat plus 2 and then cos x. And then untuk yang ni plus 3. Untuk yang ni pula okay, minus sin x. Okay, lepas tu tulis pula lepas tu simplify pula. Okay, tapi macam saya kata tadi, saya bukan nak tengok awak factorize, saya nak tengok awak differentiate ni. Differentiate ni yang penting. Okay, now question 2. Question 2 ini dalam bentuk apa? Bentuk pecahan. So kita boleh assume this one is function fx, this one is function gx. Okay, so bila nak differentiate yang quotient rule, okay, ataupun dalam rational form, kita pakai formula ni lah. Formula apa? Formula quotient rule. Okay, quotient rule. Okay, so kita solve. Okay, dapat macam ni pun boleh, dapat macam ni pun dah betul lah. Tak perlu nak factorizekan. Ada pelajar ni dia factorizekan, tak ada masalah. Factorizekan, keluarkan apa? Keluarkan tangent. So akan jadi tangent. Okay, 4x and then multiply tangent x. Okay, lepas tu minus dengan ini pula. 4x square second square x. Okay, and then over bawah ni boleh apa, factorizekan juga. Tapi saya kata tadi, saya bukan nak tengok awak factorize, saya nak tengok awak differentiate. Okay, so ni yang penting differentiate ni betul ni. Okay, boleh question 2 ni. Boleh sir. Okay so boleh check balik lah kod ada markah saya tersalah marking ke. Okay, now question 3. Okay, question 3 ni yang implicit differentiations. Okay, implicit differentiations. Okay, basically semua ni kita buat ni ialah apa? Kita buat ni implicit sebenarnya. Kita buat implicit juga. Okay, tapi kita tak tulis je. Okay, contoh lah. Contoh tadi saya tunjuk kat awak yang paling simple ni, semua ni implicit. Ini soalan dia. Okay, ini implicit. Kita ada function y equal to x plus 1. Okay, so kita nak find dia punya dy dx. Okay,
guna implicit. So implicit tu maksudnya kita differentiate function y ni dulu. Asalnya kita ada d over dx. Okay, kita nak differentiate, kita akan tulis apa? D over dx and then function y and then d over dx, okay, and then function x plus 1. Yang ni kita dah differentiate ke belum? Dah differentiate belum? Belum. Betul? Tak differentiate lagi. Sebab dia d over dx je. So now kita nak differentiate y. Differentiate y dapat apa? Differentiate y variable dapat 1. Lepas tu variable apa kita differentiate dapat variable y. So kita tulislah dy over dx sebab kita differentiate variable apa? Variable y and then equal and then yang ni pula nak differentiate x. Dapat apa? Dapat apa? Differentiate x. Dapat 1. And then kita differentiate variable apa? Variable x. So tulislah dx over dia memang x saja. So over dx. And then differentiate 1 pula. Dapat apa? Dapat 0. Dapat 0. So kita simplify kat yang ni. So dy over dx equivalent to yang ni dapat 1. Betul, dx over dx. So dapat 1 juga. Okay. So ini kita panggil apa? Kita panggil implicit lah ni sebenarnya. Kita differentiate dua belah. Okay. So kalau kita tengok ini pun tadi, kalau kita buat tu dy dx pun kita tahu dah. Differentiate ni dapat apa? Dapat 1. Yang ni dapat 0 pun boleh. Okay, tapi asalnya ini lah sebenarnya. Asalnya. Okay, now untuk ni pula. Okay, soalan yang betul-betul implicit tu soalan dia panjang. Soalan dia panjang. Okay. So macam mana kita buat? Okay, now kita nak differentiate y power of 3. Okay. Ini soalan tak differentiate lagi. So first step yang nak mudah kita buat dulu d over dx. Kita buat d over dx untuk dua-dua belah. Yang ni pun kita letakkan d over dx. Ni dah differentiate belum? Belum. Sebab dekat atas ni d saja. Dia belum differentiate. Now kita differentiate yang y power of 3. So differentiate y power of 3, kita dapat apa? 3y square. And then variable apa yang kita differentiate? Variable y. So that's why kita buat dy over dx. Okay, nampak? Nampak sir. Okay, thank you siapa yang respon tu. Okay, semoga Allah memberkati. Okay, and then yang untuk ni pula, yang ni dia susah sikit lah. Okay, dia 4x ln 2y. Okay, so kalau kita tengok sini, yang ni satu functions 4x ni. And then ln ni satu functions. Ini fx, kita assume yang ni function gx. So kita kena pakai product rule. Product tu kita rule yang multiply tu. Okay, kita product rule. Product rule katakan apa? F prime x equivalent to ataupun dia punya differentiate saya. Saya buat kat bawah ni. dy dx kfx times g prime x plus f prime x gx. Okay. Ini dia punya rule dia. So now kita tengok balik. Yang ni apa? Fx. So fx apa? 4x. So tetap dia 4x. And then g prime x. So this function ni kita nak differentiate. Okay. Okay, differentiate ln y dapat apa? 1 over 2y. 1 over 2y. Okay, good. Tapi tak habis lagi. Kita kena differentiate dalam ni pula. Okay. Differentiate 2y dapat apa? 2. Dapat 2. And then variable apa yang kita differentiate? Variable y ke variable x? Y. Y. So kita tulis dy over dx. Okay. Itu dah settle dah g prime x ni. And then plus, kita differentiate function fx ni pula. Okay. So fx kita tengok yang 4x. Okay, differentiate 4x dapat apa? 4. 4. Variable apa yang kita differentiate? X ke y? X. X. So tulis dx over dx. Okay, and then kita tulis function gx. Gx ni ialah function ln 2y. Okay, so dapatlah yang ni. Yang mana dekat sini ni? Nampak tak? Yang dx over dx ni kita boleh cancel sebab dia satu je sebenarnya. Dapat yang ni. Boleh?
Boleh sir. Boleh. Tu satu tu step by step kita buat. Okay. And then kita nak differentiate yang right hand side ni pula. Sayang sebab implicit ni markah dia banyak. Okay. Tapi student kadang-kadang dia apa, dia macam takut sangat kan. Jangan takut. Tak susah mana pun. InsyaAllah. Okay. Now nak differentiate yang exponential. Okay. Differentiate e power of 2y. Kita salin dulu. E power of 2y. Lepas tu kita differentiate dalam dia ni. 2y. Differentiate 2y dapat apa? Dapat 2. Betul? Betul. And then variable apa yang kita differentiate semua yang tadi? Variable y. So tulis dy dx. Now yang untuk sin square x. So sin square x ni kita boleh tulis sin x square. Betul? Sama je. Okay. So nak differentiate function ni, sin square x. Okay, kita differentiate yang power ni dulu. Power ni bawa ke depan. Okay, dapat 2. And then salin balik. Sin x. So sin x. Okay. So differentiate sin pula. Differentiate sin dapat apa? Dapat cos. And then differentiate yang angle dia pula, x. Differentiate x dapat apa? Dapat 1. Tapi kita tak tulis lah 1 selalunya. Lepas tu kita differentiate apa? Differentiate x. So tulis dx over dx. Itu yang asalnya sebenarnya. Yang asalnya. Takut pelajar terkejut mana tiba-tiba dapat ni kan. Okay. So kita ringkaskan, kita letakkan dy dx dalam satu bahagian. Okay. So ni jawapan akhir kita. Okay, ada soalan tak? Siapa yang macam, ish apa saya duduk main iPad ni kan? Tak faham lagi ke? Tak jelas ke? Saya boleh cuba ulang ni. Tak ada? Okay, tak ada. Alhamdulillah. Okay, nanti kalau final exam, keluar soalan implicit ni, make sure semua dapat full mark. Okay? Okay. Next, use differential to approximate, okay, square root of 1 plus ln 1.1, okay, 1.1, correct to 2 decimal places. So yang ni kita kena assume function fx dulu lah. Kita kena let. So this function dia. So yang ni sebenarnya ni adalah x kita. Ln x ni. Ln x is our functions. So this one actually kita ada fx. Salin dalam bentuk ni dulu. Square root of, sebab ni x kan. So jadi 1 plus, okay, ln x. Lepas tu kita tukarkan punca kuasa ni dengan power of half. Punca kuasa tu kita tukarkan dengan kuasa setengah. Nak mudah untuk kita differentiate. Boleh? Boleh sir. Okay. And then bila kita nak differentiate function fx ni, first kali apa? Power ni kita bawa turun ke depan. So jadi jadi half. And then salin balik yang dalam bracket ni 1 plus ln x. And then power tu rule untuk yang differentiation kita kena minus 1 power dia. So half minus 1 jadi negative half. Okay. And then kita differentiate yang dalam bracket ni pula. Okay. Differentiate dalam bracket. Differentiate 1 dapat 0. Okay. Dapat 0 kita tak tulis lah. Okay. And then differentiate ln x dapat apa? Dapat 1 over x. Ini. Dapat 1 over x. And then kita rearrange dapatlah macam ni. Okay. So soalan kita nak cari apa? Nak approximate dia. Nak approximate. So kita nak approximate ni actually kita nak carikan f 1.1 lah sebenarnya. Ataupun 1.1 equivalent to 1 plus 0.1. So jawapan akhir kita adalah 1.05. Okay. Okay, kita pergi soalan yang terakhir sekali. Soalan untuk volume ni. Related rates. Okay, related rates. Okay. So the volume of the water in a bowl given by this formula. So volume pun dia dah bagi dah formula dia dah. Okay. And then where x cm is the depth. Okay, dia punya kedalaman tu dalam bentuk x. And then if water is poured in at a rate of 10 cm cube over s. Okay. At what rate is the level rising when the depth is 8 cm. Okay, so kita tengok balik. Information yang dia bagi ni, kalau kita tengok kuasa 3. Kuasa 3 ni apa? Actually volume. Okay, so related rates ni dia mesti kena over dt. Sebab dia masa rates. So dv over dt dia bagi 10 cm. 10 cm cube over s. Soalan dia berapa dia punya dx over dt when x equal to 8. X ni dia punya depth dia, kedalaman dia.
Okay, dia punya kedalaman. So kita tulis dulu dia punya formula dia. Formula dia bagi dah. Okay, so nak dapatkan dia punya kedalaman tu kita kena differentiate. Nak differentiate, nak mudah dia, kita expand dulu. V equivalent to, okay, 1/3 pi times 336. Okay, so kita dapat 12 pi, okay, and then x power of 2. And then we expand this one. So we have negative pi x power of 3 over 3. Okay, so kita nak differentiate, kita apa? Kita differentiate guna implicit. So kita guna implicit, kita differentiate V dulu. Okay, differentiate V dapat apa? Differentiate V. dv over dt. Dah differentiate V dapat 1 dulu. Dapat 1 kan? Dapat 1. Tapi variable apa yang kita differentiate? Variable V. So we write dV over dt. Sebab untuk related rate semua over time. dt over dt ni. Boleh? So dV over dt times 1. And then equivalent. Okay, this one. Differentiate 2 pi x square. So kita differentiate yang variable x saja. So differentiate variable x ni dapat apa? 12 times 2 tu kita buat turun, pi x power minus 1, kan power of 1. Okay, and then minus differentiate this one, pi x power of 3 over 3. So dapat 3 pi x power of 2 over 3. So kita boleh ringkaskan. Yang ni pun tak perlu tulis 1, kita tulis dv over dt. And then this one we have 24 pi x minus pi x square. Okay, so that's why kita dapat yang ni. Oh, saya tertinggal. Kita apa? Kita tertinggal ni yang x ni tadi. Kita apa? Differentiate dia. Saya ulang balik. Okay, I repeat. Okay, repeat balik. Tertinggal yang over dt. Okay, I repeat. Okay. We differentiate 2 pi. Okay, 2 pi x power of 2. Differentiate dapat apa tadi? Dapat 12 times 2 pi x power of 1. Kita differentiate variable apa? Variable x, betul? So that's why kita tulis dx over dt. So tertinggal yang ni tadi. Boleh? And then minus differentiate this one. Okay, x power of 3 pi over 3. So dapat 3 pi x power of 2. Okay, 3. And then kita differentiate variable apa? Variable x. So tulis dx over dt. Kenapa over dt? Sebab dia related rate ni dia dengan masa time. Okay, so that's why over t. And then kita simplify dia dv over dt. And then this one dapat 24 pi x dx over dt. Minus this one we simplify 4 pi x square and then dx over dt. Boleh? Okay, lepas tu kita apa? Okay, kita ni lah factoriskan dx over dt ni. Kita letak dia satu tempat. Okay, so kita akan dapat dx over dt 24 okay, pi x and then minus pi x square and then dv over dt. Okay, so dv over dt ni apa? dv over dt ni kita dah ada value dia tadi 10 cm. So kita boleh substitute value tu 10 cm. Okay, so dx over dt yang ni kita bawa ke sebelah, jadi bahagi 24 pi x minus pi x square. Okay, so yang x ni kita boleh gantikan dengan apa? Kita nak cari x equal to 8. So gantikan dengan 8 ya, x tu nanti. Okay, so kita gantikan dengan 8. So kita akan dapatlah dx over dt. Okay, so 10 over 24 and then pi and then kita punya x tu equal to 8 minus
A pi 8 square. So kita akan dapatlah yang jawapan akhir ini. Boleh? Boleh sir. Okey, boleh. Alhamdulillah. So tolong total up awak punya markah ni. Kalau kod saya ada terkurang ke, tambah ke, tolong inform saya, boleh PM saya nanti. Okey. So ada soalan tak untuk hari ni? Okey. So tak ada soalan, insyaAllah kelas kita start sampai kat sini. Saya akan share attendance. Okey, dekat grup WhatsApp insyaAllah. So I think that's all for today. Kelas esok pagi insyaAllah pukul 8 pagi Pukul 8 pagi. So I think thanks for your attention and cooperation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Ya, cepat. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.